Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله Sadaqallah ya maulanahul azim. Assalamualaikum. Salam sejahtera atas tuan-puan. Segala puji-pujian bagi Allah. Salam selawat atas Muhammad, kepada keluarganya dan sahabat-sahabat semuanya. Tidak ada daya dan kuasa upaya melainkan dengan Allah. Tidak ada kuasa saya melainkan dengan Allah. Cukuplah Allah bagi saya. Maha suci Allah daripada segala apa yang saya boleh kaitkan. Manusia boleh kaitkan, sesungguhnya kami daripada golongan yang dah menzalimi diri. Tuan-puan semua, ini sekarang dalam keadaan orang risau tentang mati, risau tentang kesihatan. Jadi Cina APEC ni nak beritahu tentang cara perubatan yang saya rasa adalah fitrah dan dalam Islam yang dianjurkan oleh Muhammad atasnya salam dan sejahtera. Ada satu hadis riwayat daripada Zabir yang riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i, bahawa Muhammad atasnya salam dan selawat sukai cuka, dan dikatakan sebagai cuka itu makanan nabi-nabi sebelum itu, dan dia makanan yang paling sedap menurut hadis tersebut. Jadi saya nak tunjuk cuka apple cider ini. Inilah cuka apple cider yang dianjurkan. Ada kisahnya. Sebenarnya saya tahu ini dalam lebih kurang 3 tahun yang lepas. Lebih tahun lepas masa saya di Bangkok. Salah satu daripada pelanggan saya yang saya buat sistem komputer ni berikan saya satu apartmen percuma untuk duduk lah. Selama saya di Bangkok, saya ada rumah untuk duduk. Dan saya pernah tanya dia macam mana nak tidur. Kadang-kadang kita susah tidur kan. Dia seorang Buddha. Dia pengeluar baju Buddha terbesar di Thailand. Jadi dia berikan kontrak kepada saya lah untuk buat sistem komputer ni. Untuk store barang-barang Buddha dia banyak. Dia beritahu minumlah apple cider vinegar campur dengan madu lebah yang asli. Jadi saya kata mana yang nak beli, dia recommend brand ini lah, Bragg. Kerana bawahnya dia ada tidak filtered. Ini sebut di sini unpasteurized, unfiltered. Makna tidak dimasak. Makna asli betul lah, raw lah, unfiltered. Makna dia tidak ada filter. Jadi kita kena goncang-goncang dia. Dan masuk macam Ribena lah. So setiap hari saya ada satu botol lah ya. Sekarang dah siang ini disandarkan. Okay. Jadi saya mula minum itu. Lepas tu saya dapat tidur lebih baik dan dia boleh larutkan lemak daripada badan kita. Lalu saya buat penyiasatan kerana sebelum tu saya ada berbasikal 1000 kilometer daripada Vietnam, Ho Chi Minh, lalui Cambodia sampai pada Bangkok. Saya berat badan masa sebelum itu 80 kilogram lah, perut boroi. Dan saya mula sedar bila umur kita melanjut dalam lebih 4 siri itu, boroi itu akan berlaku. Dan dulu bila kita puasa dia boleh turun. Tapi sekarang selepas puasa tu dia tak boleh turun terlalu sedikit. Dan saya berbasikal 1000 km. Ingat 1000 km ambil dekat 3 minggu. Sampai Bangkok saya pergi ukur. Timbang berat saya baru 77 kg. Saya terkejut. Saya susah payah baru jatuh 1-2 kilogram. Maka saya pun terus berbasikal sehingga Malaysia. Masa tu Bukit Kayu Hitam disambut oleh
Mahfuz Omar, saudara pun semua tahu Mahfuz Omar, lepas tu untuk PRU. Dan masa itulah saya dapat tahu tentang keto diet. Keto diet rupanya diamalkan oleh Olympian, orang yang bina badan dan orang yang nak. Tapi kebanyakan daripada orang barat, orang bukan Islam, dan mereka mengamalkan 3 perkara. Perkara pertama ialah berpuasa. Itu IF, intermittent fasting. Ada yang sehingga ekstrim, dia OMAD, 1 meal a day, OMAD, maknanya makan sekali dalam sehari. Dan saya mengamalkan itulah, terutama sini di Sandakan ni. Dan saya nak terangkan kenapa. Jadi ahli Olimpik ini mengamalkan begitu. Dan mereka gunakan apple cider vinegar. Dan yang saya heran ialah kalangan orang Islam amat sedikit sumber. Sumber-sumber untuk ini daripada Jason lah, Dr. Jason, orang Cina, Cina apik lah. Lepas tu daripada orang Barat macam Dr. Eric, daripada Akin punya, semua orang-orang Barat, tak ada orang Islam. Padahal dalam Islam, dalam kitab kita dah sebut halalan thayyiban. Maaf saya silap sebut sebelum ini. Halal wa thayyiban. Tidak ada wa. Dia sekali satu. Halalan thayyiban. Dan ada saya baca beberapa tafsir tadi. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir ulama lain menyatakan thayyiban itu kerana daripada halal. Makan halal. Tapi saya suka Ibn Kathir punya yang dia kata thayyiban itu daripada alam ini yang baik-baik. Yang tidak diharamkan. Jadi kita pun tahu bahawa antara ayat mengharamkan babi misalnya adalah kerana kesihatan, kerana ada sesuatu pada dagingnya, pada DNA-nya yang tak sihat. Itu sebabnya kita pun risau bila vaksin itu ada DNA babi dan rahim wanita dan sebagainya adalah diharamkan. Tapi itu saya tinggal kepada ulama lah. Tapi kepada kita menyiasat. Jadi saya akan terangkan satu metod macam mana mengamalkan ni. Tapi sebelum tu saya cerita tentang fadilat dia dulu. Fadilat pertama ialah badan kita ini perlu balik pada fitrah. Ingatlah kita zaman batu dulu macam mana manusia zaman batu makan. Apakah dia ada makan pagi, minum petang, minum pagi, lepas makan tengah hari, macam kat hotel khusus 5 kali sehari. Tak. Kadang-kadang mereka makan sekali dalam 3 hari, dalam 4 hari. Kerana mereka memburu. Dan mereka belum lagi jumpa cara untuk mencucuk tanam. Caveman. Caveman dulu. Best lah. Caveman punya zaman batu lah. Gua lah. Jadi, mereka bila pergi cari buruan dan sebagainya, lama kan ada satu cara mereka memburu di Afrika, Nabi Adam atasnya salam, daripada Tanzania atau Kenya, orang hitam, segala bapa moyang adalah orang kulit hitam. Dia memburu ini dengan berlari. Manusia ni satu saja makhluk atas muka bumi ni boleh lari. Binatang pun boleh lari, tapi manusia ni dia boleh lari jauh. Itu yang pelari Olimpik yang menang gol ini, Kenya, dan dia berkaki ayam. Cara macam ni. Mula dia lari, dia kejar katakan satu leopard, ada harimau. Dan harimau ni tak boleh faham dia balik kerana dia ada bawa kayu lembing lah. Dia kan lari dengan lembing tu lah. Dia lari, dia kejar tu harimau berhari-hari, berjam-jam. Itu yang menang Olimpik tu. Sehinggalah harimau itu penat. Leopard tu penat. Atau gajah ke. Lepas tu dia bunuh dia dan makanlah. Jadi bila mereka makan tu, mereka makan banyak organnya yang mineral, yang tinggi, yang lemak. Mereka tidak ada karbohidrat. Mereka kurang karbohidrat. Mereka langsung tak ada gula. Yang hari ini kita makan proses gula, kerana saya tidak thayyib. Dan kita tahulah penyakit kencing manis. Daripada gula. Lepas tu sakit jantung berangkai semua. Daripada gula itu tadi. Mengapa tidak diharamkan? Mengapa diharamkan virus yang tidak boleh diharamkan? Mengapa tidak haramkan gula yang asalnya memang tak ada? Asalnya memang tak wujud atas alam ini. Tapi manusia menyedut gula itu keluar. Jadi racun. Jadi semua benda kita makan gula. Jadi zaman batu itu cara makan dia. Dia sihat. Sekarang hari ini kita macam-macam penyakit, kanser dan sebagainya ada. Jadi nak balik pada itu, berpuasa. Puasa bila kita akan detox badan kita. Kita akan detox daripada kelaparan. Tetapi kerana kita dah makan gula, dia jadi lemak. Lemak tak jadi lemak. Lemak yang kita makan dari binatang, dari daging, dia tukar jadi tenaga. Lepas tenaga yang berlebihan baru dia jadi gula.
Dia jadi gula, baru dia jadilah masuk perut kita yang borai. Ini proses ni 1, 2, 3, 4. Tapi kita lompat ke 4 terus. Gula. Dia terus masuk lemak lah. Ya? Jadi sekarang kita nak reversekan proses itu, tapi badan kita akan withdrawal kerana ada orang kata gula ni lebih teruk ketagihannya daripada kokain. Ya? Lebih teruk ketagihan dia daripada dadah lah. Jadi untuk elak withdrawal itulah apple cider ubatnya. Sekarang tahu rahsia dia. Minum apple cider tapi boleh campur dengan baking soda. Tapi nak campur dengan madu asli tak apalah. Baking soda kemudian saya terangkan ya. Okey. Jadi kita faham bila kita tak makan, perut kita rest, dia akan dapat healing. Dan ada seorang profesor Jepun 4 tahun lepas, dah 5 tahun lah, saya baca itu 2 tahun lepas, masa tu 3 tahun lepas, sekarang dah 5 tahun lah, tahun 2015, boleh cek. Profesor Jepun ini dia kaji bila sel-sel itu berlaparan, tak makan, dan dia dapati sel itu tak mati, dia akan makan sel-sel yang cacat dan dia hidup semula, dia cipta sel yang baru. Jadi sekarang mereka keluarkan teori bahawa berlapar itu boleh bunuh sel kanser, bunuh sel parut ke apa ke badan kita jadi muda. Itu sebab banyak kawan saya kata, heran lah kenapa awak sebaya kita, awak kurang rambut putih dan nampak muda. Kerana mungkin kerana alhamdulillah saya puasa selama saya masuk Islam, saya puasa setiap tahun. Tetapi yang hanya 3 tahun yang lepas tu benar-benar saya puasa ikut keto dan OMAD. Keto OMAD maknanya bila kita makan sekali sehari, buka puasa, waktu sahur tu banyak orang tak mau sahur, tapi kerana nak ambil sunnah sahur tu, saya minumlah air cuka apple lah, atau saya minum sup tulang daripada tulang daging yang original. Dan tulang ni mengandungi banyak mineral, jadi saya anjurkan siap sup tulang dan apple cider vinegar. Dan katakan kita mula petang ni petang ini kalau kita elakkan makan sarapan pagi. Saya tak makan sarapan pagi. Saya minum kopi dengan mentega saja. Saya minum tu sikit kerana lemak itu dia tidak ada kalori ada kalori, tidak ada gula tidak ada karbohidrat. Dia hampir kosong karbohidrat tapi dia tinggi lemak. Dia masuk badan 1 2 3 tu. Dia akan jadi tenaga untuk saya sepanjang pagi ni. Jadi saya tahan lapar. Tengah hari saya makan pun saya betul-betul lapar. Tapi katakan saya tak makan lah, boleh tahan sampai mari kita berpuasa lah. Jadi bila buka puasa pukul 7, 7.30, sini 6.30, kita buka puasa dengan apple cider vinegar atau dengan sup tulang yang ada lemak, yang ada sum-sum. Gearbox di Bangkok saya beli murah, 20 baht saja. Sini 20 rial lah, 20 ringgit lah. 30 ringgit pun ada. Tapi Bangkok mereka campak-campak kat lantai saja. Saya tanya, orang Islam saja yang jual. Alhamdulillah. Orang Buddha tidak. Mereka jual ayam, mereka jual daging lain, babi dan sebagainya. Tapi orang Islam saja jual kambing dengan. Jadi mudah kita cari orang bertudung di pasar. Setiap pasar ada orang bertudung. Jadi saya pergi sana, mesti dia jual daging lembu. Dan tulang itu tak popular. Jadi mereka tak jual, kadang kita tempang dengan dia. Dia campak-campak saja. Jadi saya beli. Saya terkejut 20 baht. Saya nak bagi dia 100 baht, 10 ringgit. Saya sangka 10-20 ringgit. Dia ambil 20 ringgit. Jujur jugalah orang kita ni. Jadi saya beli tu, dia akan kapakkan, dapatkan perut besar, kita rebus, boleh rebus sampai 3-4 hari makan daripada sup itu. Dan saya gunalah sup itu untuk rebuskan organ-organ lain, organ otak, usus, jantung, hati, kerana dianjurkan dalam diet ini Dan saya makan sekali sehari. Barulah berat saya jatuh dari 77 tu ke 75. Dan lagi satu rahsia ialah beli petimbang, beli penembang. Jadi penembang itu akan lagi merangsang kita. Bila kita tengok jatuh 74, naik semangat kita, mau terus sekali. Jatuh 73, 72, 71, 70, 69, 68.8 ialah rekod saya. Masa tu tengah, kalau bangun saja boleh blackout lah, kena jaga-jaga. Masa tu pun pernah saya pergi berbasikal 20 km, tak rasa penat, tak rasa berpeluh. Kena bahayalah, kamu kena siapkan air semua. Dan biar darah kita jalan baru, kerana kita mungkin blackout kita, kalau saya bangun terus kan mesti blackout, terlentang lah 2-3 saat. Bahaya tu kalau kita berbasikal. Jadi ambil precaution. Jadi ada orang tanya bagaimana tentang orang yang berubat. Berubat itu jangan tinggalkan ubat, jangan tinggalkan doktor. Ini nasihat saya. Saya bukan doktor, saya tak mahu disalahkan.
amalkan diet ini, tidak ada gula, selamat. Buka puasa dengan sup tulang. Tapi kalau rasa kamu terlalu lapar, terlalu lama tidak makan, bahaya. Kamu kena sejukkan liver kamu. Kamu punya limpa hati tu. Jangan ada makanan boleh terkejut, boleh sakit jantung. Jadi, kamu ambil sedikit cuka apple dengan sodium bicarbonate, baking soda. Masa itulah baking soda tu pasal dia neutral kan asid dengan alkaline. Sebenarnya asid masuk perut pun asid, dia tukar dia jadi tidak asid. Inilah rahsia tubuh badan manusia, rahsia sunnatullah. Jadi bila kita ada baking soda masa buka puasa tu dengan apple cider sikit campur air, lebih kurang lah. Semua orang tanya saya sukatan. Allah, guna kepala otak lah. Lebih kurang macam Ribena lah. Ikut rasa lah. Kadang saya nak bagi tebal sikit, nak bagi lembut sikit. Soalnya ialah bagi sejukkan badan kita. Pasal badan kita tak ada information. No information. Bila tak ada makanan dalam bahasa diet, dia namakan no information. Jadi low information. Informasi yang rendah, kita masukkan dalam badan kita. Dia akan proses information itu. Jadi, kita masukkan apple cider vinegar sikit dan sodium bicarbonate dengan air, minum, bismillah. Lepas tu solat maghrib, baca wirid. Tengok lapar tak? Kalau tak lapar, jangan makan. Nak bagi pecah. Pasal dia akan pecahkan lemak di depan, dia jadi makanan dalam. Dia menamakan keto stage. Dan orang Islam, orang yang berpuasa, dia cepat sampai keto dalam masa satu kali puasa, sehari puasa. Orang Cina Apek yang lainnya, tak ada puasa punya, dia ambil 3 hari ke 5 hari, baru dia masuk keto stage. Masa tu dia akan bergetar-getar tangan dia. Bila mula puasa itu, dia bergetar-getar. Kena ikat dia lah. Tapi rahsianya ialah minum ini, dia hilangkan lapar. Apple cider ni, hilangkan suppress hunger. Tapi ambil 3 hari untuk dia buang semua gula dalam badan dia. Orang Islam, gula tu kurang. Kerana dia selalu berpuasa. Mereka kita sumbat buka puasa dengan gula. Itu masalah dia. Jadi, bila sehari puasa tu, saya boleh sampai keto stage dalam sehari. Saya boleh sampai makam keto dalam sehari saja. Dan saya rasa tak lapar langsung. Langsung tak lapar. Buka puasa pun, minum saja tak lapar. Sampai isyak pun ada. Sampai tengah malam pun saya ada. Saya pun kerana tengok dah tak makan tu, biar saya tidur. Tidur, badan kamu lagi hibernate. Bila bangun sahur tu, kerana nak tenaga tu kan, orang yoga Hindu sampai 10 hari, orang tasawuf, ada orang tarikat Satari kata 40 hari, tak ada makan, tak ada minum, tak ada tidur. Wih, dahsyat. Tak apalah, kita bukan itu supi tinggi sangat. Jadi kita boleh. Kalau 3 hari berturut-turut tak makan, saya pernah 2 hari berturut-turut 45 jam. Dalam bulan puasa yang lepas, 2 kali berturut-turut. Selang sehari makan balik dengan baik, buka puasa. Lepas tu, buka puasa dengan sikit, tak ada makanan. Sahur sikit, tak ada makanan. Minuman saja. Lepas tu sambung. Mengikut teori autophagy, Profesor Jepun yang menang hadiah Nobel tu, yang tahu bahawa dia boleh bunuh kanser sel tu. Sesiapa yang ada, sebenarnya semua orang ada sel kanser dalam badannya. Semua orang ada virus. Semua orang ada kuman. Usus kita kan ada kuman. Proses kita pergi bilik air tu buat apa tu? Mana datang tu? Macam mana dia berjadi tu? Macam mana dia bau begitu sehingga kita nak buang dia? Kucing pun buang dia, kucing pun tanam dia. Dah semula jadi Allah yang jadikan. Jadi tak apalah orang dah kafir ni tak mau percaya Allah, tak apalah. Percaya sains ni, sains makanan yang orang kafir pun percaya. Jadi sel-sel kita itu mula akan makan sel yang kanser, sel yang sakit virus, sel yang lain-lain. Jangan dengar cakap saya, ikut cakap doktor. Amalkan ini bila kamu rasa okey, stable. Dan doktor kesahkan balik. Oh, darah tinggi kamu dah turun. Awak makan apa tak payah beritahu doktor. Sah dah turun. Tak payah bagi ubat dah. Bila dia bagi surat awak tak payah makan ubat, barulah awak teruskan. Tapi kalau dia bagi surat kata tak boleh, awak masih danger zone, ikutlah cakap doktor. Jangan ikut cakap saya. Ada orang cakap, saya ikut cakap doktor, pergilah. Pergi ikut cakap doktor. Kamu, kalau rasa doktor boleh bagi kamu baik, teruskan. Saya tak marah. Saya marah buat apa? Saya tak ada minta apa pembayaran. Jadi, banyak orang tanya saya nak ubat. Kadang saya tanya dia, awak ni tanya kerana nak berdebat ke, nak troll ke, atau betul-betul nak baik? Kalau betul nak baik, hentikan gula, jangan makan nasi putih. Makan nasi perang. Makan sekali sehari. Boleh makan sekali sehari. Awak orang puasa memang boleh. Dan guna apple cider.
Dia akan bantu kamu. Dan badan kamu makin sihat. Alhamdulillah. Dengan kuasa Allah makin sihat, makin sihat. Cek balik doktor. Dan berat memang turun. Kita takut kanser kan. Ibu mertua saya mati kanser rahim. Sakit. Mati depan mata saya. Terlalu sakit. Dia orang bukan Islam. Asalnya. Orang kulit hitam. Kahwin orang kulit putih. Jadi mati depan saya tu satulah, ada satu spiritual lah. Saya lepas tu tak takut matilah bila tengok orang mati depan kita yang muka dia akhirnya senyum. Padahal sakit semua tu. Doktor bagi dia morfin untuk tahan sakit. Dia tak mau. Kerana morfin, bila makan morfin kita meracau. Jadi makan Panidin yang kedua kali kuat pun dia meracau. Dan dia seorang asal bukan Islam tu tak hafal ayat kursi, tak hafal semua ayat mukadam. Kerana orang ajar dia. Seorang ipar tu ajar dia, kakak ipar tu ajar dia. Tapi saya jaga dia 7 hari terakhir dia. Saya tengok dia mati kanser tu dan saya siasat. Saya suka siasat semua jenis ilmu, penyakit pada kita. Dan saya cakap na'uzubillah, kita tak mau sakit itu. Terus sakit. Kena kemoterapi sampai gugur rambut. Na'uzubillah, ya Allah, saya tak maulah kemoterapi. Saya tak maulah masuk racun dalam badan saya yang Allah ciptakan. Kalau saya takdirlah dapat kanser tu, biar saya mati. Saya takdir macam tu. Biar saya zikir tu sampai maut, sampai maut. Jadi kita latih diri kita serang. Boleh puasa 2-3 hari tak makan. Minum dengan air yang cuka, minum sup tulang. Tapi jangan ekstrim lah. Lepas 3 hari itu autofaji itu maksimum, lepas tu dia turun balik efektifnya. 3 hari itu keluar balik. Atau nak ekstrim kalau rasa ada sel-sel dalam diri kita nak bunuh tu 7 hari, lepas tu keluar balik. Makan balik normal. Nasi sikit pun tak apa. Potato, kentang, karbohidrat, loading balik. Biar metabolism kita itu dinamik. Okey. Jadi sekian sajalah yang saya sampaikan. Jika nak tanya apa lagi, boleh type ke sana. Saya boleh bagi lagi explanation dalam komen. Ada banyak orang salah faham. Tapi ini adalah sains daripada orang barat, orang kafir, orang bukan Islam. Tapi sepatutnya orang Islam mempelopori. Tapi sedihnya kita tidak ada lagi orang macam Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Hind, Farabi, Imam Ghazali dan sebagainya yang fikir, Al-Zikri yang fikir atas ayat Allah. Kita tengok, kita baca ayat Quran dan saya nak ceritalah, saya sebagai seorang Cina bukan Islam kan. Bila saya baca Quran tu banyak benda yang buat saya terduduk. Kalau saya terduduk, saya terdiri saya terlihat alam ni lain tau. Inilah nurus samawati wal ard. Sebelum tu kita lihat alam ni dengan mata orang kafir lah. Kita tengok, hebatnya kejadian ni. Tetapi bila ayat Allah sebut, tidak kamu melihat bagaimana air hujan yang turun. Kalau ia masin, macam mana kamu minum. Jadi kita kena tafakur lah. Jangan kita baca. Banyak yang kita tak baca ayat tu. Dan kalau baca pun tak tahu maknanya. Jadi bila kita tafakur, air itu daripada laut. Macam mana garam itu tak ikut? Jadi pada orang kafir, dia kata, tengok ini osmosis. Garam tu partikel dia terduduk. Tapi cuma kamu fikir balik. Macam mana Allah susun atom tu supaya hanya H2O saja naik. NaCl tu turun. NaCl tu, tak tahu ya? Lu tak ada baca lah. NaCl tu apa? Sodium chloride. Ini. Alhamdulillah Allah bagi saya ni. Belajar chemistry, biochemistry, organic chemistry Kenapa sodium chloride tu jatuh? Kenapa H2O tu naik? Oksigen tu pun besar juga. Molekul 4 Valency of 4. Itu dalam periodic table Jadi orang yang faham sains dulu zaman Ibn Sina tak tahu tentang chemistry. Kalau mereka fikir pun, mereka rasa air laut masin. Hujan daripada mana? Jadi mereka akhirnya akan sedar tentang osmosis lah. Mereka ambil botol kan. Tahu tak kamu kalau hidup atas pulau, macam mana dapat air, tak ada air, awak ambil 2 botol, botol macam tu. Satu botol isi dengan air laut, satu botol kosong, cantum dia dengan satu pipe. Jadi, halakan yang panas ke matahari, yang itu bawah kelapa. Ini survival ni. Mana tahu kat Sandakan ni. Lepas tu, air laut itu, dia akan wap itu akan turun, dia jadi air. Kamu kena siap banyak lah. Nak tunggu sehari baru kamu habis lah kehausan. Jadi setiap hari awak ada air botol minum. Tidak masin. Kalau tidak awak mati. Daripada ilmu sana, bila awak boleh pecahkan tu, kamu akan tahu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya? Jadi tuan-puan, kena baca ayat Quran. Walaupun kamu bijak macam mana pun,
kamu slip gaji besar macam mana pun, kamu hidup panjang dengan apa peralatan modern hospital macam mana pun, kita ada IJN ke, kita ada ventilator nak buat nafas macam paru-paru kan, ilmu itulah dari Allah yang selamatkan kamu. Ilmu tu tak selamatkan kamu. Ilmu tu didatangkan Allah, malam ya'lam. Itu sebab mungkin saya rasa, mungkin tafsir saya, bila Adam atasnya salam diajar oleh Allah SWT tentang nama-nama yang malaikat tidak tahu. Malaikat semua tak tahu apa nama ni. Mungkin nama tu oksigen, mungkin nama itu osmosis, mungkin nama itu ketosis, keto diet, wallahu alam. Ya, para malaikat itu mungkin tahu hanya tentang Allah, ya. Tapi dia tak tahu yang makhluk Allah yang Allah boleh ciptakan itu, dan diberikan akal kita boleh mengeluarkan semua ini. Lalu kita dah jumpa ini virus yang sudah hidup 10,000 berjuta tahun, tiba-tiba dirancang sebagai satu program jahat Dajjal menentang China. Saya ada post, berapa post saya dalam Facebook, tolong baca. Saya tengok tak ada orang baca, mungkin FB dah block lah. FB kadang tak timbul notification. FB ni pun jahat juga tau. Dia ada AI, robot ini saya programmer, saya tahu robot ini dia copy paste saja. Dia ada filter, dia tengok ada keyword COVID aja, pap dia block lah. COVID palsu, pap dia block lah. Pandemic Dajjal, pap dia block lah. Ini lepas tu dia ambil troll lah. Dia beritahu orang-orang yang benci kita ni, marilah serang kita ni. Jadi ini algoritma. Saya ini bukan bodoh, saya hacker juga. Saya study algoritma based on pattern. Budak, kalau ada anak-anak tuan-puan nak tahu dia genius tidak, hantar kat Cina Pack. Tak payah, saya akan hantar satu test. Ini panggil domino test, IQ test. Kerana budak tu 3 tahun, sebenarnya 1 tahun saja. Kita ambil 2-3 petak benda, letak depan dia, ada bulat, ada besar. Letak aja benda-benda, batu ke apa ke. Tengok budak tu pegang. Cara dia pegang susun tu kita tahu dia genius ke tidak. Dia kan susun ikut pattern. Ini saya perhati atas anak perempuan sulung saya itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi masa dia umur setahun. Jadi budak ni kita akal dia ni dah Allah jadikan sempurna, dah semula jadi, dan kita boleh mengodam apa pun ialah kita lihat pattern, dan pattern ni dah disusun Allah. Tahu tak grafit? Tahu tak yang carbon? C4 saya dah cerita. C4 adalah bahan dalam grafit. Dia tidak ada molekul lain. Grafit yang pensel tu, yang kita tulis pensel tu lembut kan. Dia susunan pattern dia tu, grafit hexagon. Tapi Allah susun balik, dia jadi cube. Bila jadi cube tu, dia jadi apa? Intan. Intan yang paling keras, diamond, berkilat. Dan tak hitam dah, jadi putih. Ini rahsia Allah. Ini ada tak ayat dalam Quran tu? Ada, orang tak jumpa. Jadi hamba ni jumpa daripada tafakur wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh, di mana susunan tu dari Allah. Macam mana dia boleh susun? Manusia kata Allah accident, by chance. Tapi bukan saja by chance. Katakan by chance pun lah, ya. Yang grafit tu dia susun 8, dia jadi lembut. Dia susun 4 cube, 8 adalah 16 tu. Dia jadi diamond keras sekali. Tak boleh pecah. Dan manusia cuba bakar balik grafit tu, tak boleh buat diamond. Dia boleh buat synthetic diamond saja. Orang tahu itu palsu. Mana bila diamond tu ialah dengan berat, tapi macam mana dia boleh susun tu? Itu soalnya. Siapa yang beri arahan dia susun? Macam DNA kita. Kita calar sikit tu berdarah, dia boleh kering balik, dia boleh baiki balik, dia boleh hilang balik. Lepas tu kita boleh keluar benih air mani kita, Allah cabar daripada siapa, ayah kamu ke kami. Lepas tu boleh jadikan anak macam kita rupanya, dan cucu, cicit dan sebagainya sambung berkurun-kurun. Ya, tiba-tiba manusia suruh tutup muka dia. Yang Allah jadikan semua sempurna, hidung kita, semua kerongga kita itu yang dia tak jadikan. Allah kata, kamu yang jadi ke kami? Datangkan bukti kamu boleh buat macam kami. Kita bagilah sistem pernafasan tu. Itulah Dajjal, kerana dia kata sistem pernafasan dia seolah dia tu Allah. Dia itu boleh mengganti pernafasan Allah. Dia tu boleh buat paru-paru ventilator menggantikan paru-paru Allah. Allah kata mereka tak tahu dan ibu bapa mereka tak tahu. Dan surah Al-Kahfi, baca 10 ayat tu. Jadi, dan Allah cabar dalam surah Kahfi, datangkan bukti. Itu sebab orang yang nak troll saya, nak lawan saya, tuan-puan yang dihormati, saya cuma minta bukti. Bukan saya buat conclusion.
Pakar Sweden tu pun tawaduk lah. Bila orang tanya dia, kamu pasti ke 100%? Dia kata tak ada orang pasti. Habis macam nak tahu ini benar? Saya minta bukti. Pakar tu kata, kita minta bukti daripada semua rakan seluruh dunia. Tolong bagi kita bukti bahawa pakai pelitup tu ada kesan. Dan mereka saintis. Bukan macam kita baca surah khabar. Mereka mesti ada empirical control experiment. Tak pakai dengan pakai. Apa bezanya? Sama. Sweden pun mati, awak pun mati. Awak pakai habis. Lockdown. Awak tak lockdown, saya tak lockdown. Pun sama-sama gol. Awak pakai senjata, aku tak pakai senjata. Kamu tak pakai senjata, aku pakai senjata. Aku memati, engkau memati. Sama, 0-0, 1-1. 5,000. Malah mereka lagi tinggi. Dan sekarang mereka second wave, third wave. Sweden okey je. Jadi mereka tanya pakar Sweden tu, bagaimana kalau besok tiba-tiba kamu mati banyak? Dia kata semua kemungkinan boleh, tapi barangkali tidak. Highly unlikely. Jadi orang-orang Sweden ni rasional. Dan orang yang rasional kamu mesti dengar. Berdebat dia dengan dia cara rasional, bukan emosi. Bukti, hujah lawan hujah. Saya tak lari tuan-tuan. Saya ada sini. Nak tangkap saya, bawa mahkamah ke jail ke apa, saya sanggup demi kebenaran. Saya cuma ni lawan bank Islam pun nak tangkap saya, kata saya apa ni cemar bank ke apa, boleh saya berdebat dengan bank itu. Zah apa tu, Zah doktor tu yang diupah oleh bank tu, dia keluarkan hujah, saya keluarkan hujah. Dan saya ada tentera saya ada pembantu saya ada tarikat saya ada pakar-pakar yang saya rujuk. Saya bukan seorang tuan. Saya bukan seorang. Saya ada sahabat-sahabat seluruh dunia. Dan tapi saya akan datang seorang. Saya akan bawa 2-3 potong ayat. Saya akan minta ditafsir. Dan terbuka, online, ditafsir. Ada Twitter semuanya. Saya bersedia. Nak berdebat dengan Bible ini, ada orang cabar saya debat ini, ada adabnya. Kita dilarang untuk mencemooh agama samawi lain. Ya? Kerana ada antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Ya? Jadi kita kena ikut adab. Kita hanya baca ayat, mereka nak cabar, kita buat cara beradab. Kalau cuma-cuma macam ni tak mau. Mau buat cara terbuka, face to face, tak apa. Ahmad Didat lakukan tu. Sekarang Ahmad Didat dah tidak ada. Semoga Allah cucuri nur atas rohnya. Mungkin saya gantilah Ahmad Didat ni. Mana tahu. Tapi benda yang baik ini saya mau lakukan ialah untuk bersama. Dan kalau mana ada saya bawa yang tidak betul, betulkan macam mana? Orang Melayu kita kata betulkan. No. Keluarkan hujah kamu. Ikut adab Quran. Quran kata, keluarlah satu surah min misli, kan dalam surah Al-Baqarah. Kalau kamu ragu-ragu atas ayat yang kami beri, maka bukanlah suruh betulkan Allah. Datangkanlah satu surah macam ini. Dan kamu tak boleh, niscaya kamu memang tak boleh, takutlah api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Itulah manusia. Ya? Saya bukan Allah. Saya hamba Allah. Saya baca ayat Allah, saya dapat ilham dari dia, saya nak berhujur, saya tidak ada tauliah, saya orang lemah, saya Cina apek, saya mu'alaf lama. Jadi, kalau saya tak bolehlah nak gunakan apa nak takutkan anda lah. Alhamdulillah Allah datangkan seorang Cina apek yang tidak ada apa untuk kamu takutkan. Ya. Dan orang yang hubungi saya pun ramai orang yang biasa, ramai orang yang bukan saja sederhana, tertindas dalam pandemik ini, dan mereka minta tolong, mereka minta doa. Maka saya akhiri dengan, ya Allah, saya minta doa, saya minta pertolongan kamu, pengampunan kamu untuk mereka yang minta saya pertolongan, dan mereka adalah hamba-Mu yang tidak berdosa. Tolong mereka, ampun mereka, dosa mereka, ampuni dosa keluarga mereka, anak-anak mereka, kesianlah mereka. Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada mereka, berikan mereka ketenangan, kesabaran, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka keyakinan kepada Engkau sebagai pemberi rezeki, sebagai yang hidupkan, yang mematikan, dan berikan kesabaran mereka kalau pertemukan Engkau yang telah ditentukan esok di akhirat bersama orang-orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adalah kaki korino nasika zinata shika midadi kalimatik. Subhana rabbika wa izzati min sifun wa salam mustallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.